Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Apa khabar? Sahabat-sahabat semua, tuan-puan, selamat pagi. Okey, bagaimana cuaca dekat tempat you all tempat kat kita ni, hujan agak lebat juga. Siapa-siapa yang dalam perjalanan, semoga Allah lindungi, semoga korang kena lebih berhati-hati sebab hujan ni biasalah dengan jam, lepas tu jalan licin. Terima kasih Zul, siapa yang join akak selamat pagi. Okay, kita sembang-sembang santai je. Terima kasih Puan Hajar Rukiah join. Terima kasih. Okay, siapa di Facebook, apa khabar? Ada sesiapa yang dengar? Okay, terima kasih. Akak baru je bermula. Terima kasih Cik Osman. Hari ni suara akak dengar jelas tak? Line dia macam tak apa okey ni sebab hujan kan. Hujan lebat juga dekat Shah Alam ni. Kat tempat you all macam mana? Sebab sekarang ni rasanya memang dah musim kan. Terima kasih Fatihah Soleha. Alhamdulillah. Akak baru je mula. Hari ni kita saja nak sembang-sembang macam mana akak memulakan. Kenapa akak simpan emas Okay, so kita sembang-sembang je. Terima kasih Miss S. Okay, siapa yang nak tanya apa-apa soalan, tanyalah sebab hari ni cuaca tak berapa bagus ni. Takut line akak tak berapa okey. Kalau macam, terima kasih Salma. Kalau macam ada gangguan-gangguan nanti, terima kasih Panji Alam. Akak minta maaf tau sebab takut hujan ni kan line tak berapa cantik. Tapi tak apalah. Kita sembang-sembang je. Sementara kita nak tunggu ada siapa-siapa lagi nak join kat kita. Terima kasih Hartini. Okay, terima kasih Fatimah. Mari kita sembang-sembang. Bagaimana akak mula menyimpan emas dan kenapa akak seronok nak berkongsi dengan you all semua kelebihan, keistimewaan menyimpan emas. Sebab kita dah rasa walaupun ialah baru lagi kita join mula-mula ni dalam tahun 2020 zaman pandemik. Terima kasih tahu siapa yang join, siapa yang belum follow akak. Terima kasih Baby Caca. Boleh follow sebab akak Alhamdulillah dah mula banyak buat perkongsian-perkongsian video-video TikTok, di Facebook pun ada. Terima kasih siapa join akak di Facebook. Okay, akak nak kongsi pengalaman sendiri dan rakan-rakan ni bagaimana simpan emas ni membantu kita untuk ada simpanan. Okay. Okay, terima kasih atas siapa yang join. Boleh like. Terima kasih. Cuaca tak apa okey. Kalau line akak putus-putus, akak minta maaf sebab sini hujan. Okey, kita bermula menyimpan emas ni. Assalamualaikum. Pada tahun 2020 ketika pandemik. Ketika pandemik tu kan semua online. Kita memang tak berapa pandai macam kita ni kan. Dah 5 series ni memang tak berapa pandai sangat online. Tapi bila dah terpaksa kerja semua dari rumah, semua terpaksa online kan, nak belajar Zoom, nak belajar Google Meet, tu semua pengalaman pertama lah. Alhamdulillah anak-anak bantu. So belajar. So bila kita belajar, terima kasih Hamidah, terima kasih siapa yang join akak kita kongsi-kongsi ilmu. Mina apa khabar? Okay, kalau ada apa-apa nak tanya je. Okay, InsyaAllah kita jawab. Okay, bila dah tahu tu kan kita start Google, maka lalulah berkenaan dengan simpanan emas, emas tulen ni, emas gold bar ni kan macam ni. Sejujurnya sebelum ni kita tak pernah tahu tu pun. Tak pernah tahu pun wujud benda ni. Itulah punyalah kita tak ambil cakna kan, kita tak faham. Kita ingat simpan duit. Kalau emas adalah emas perhiasan. Itu kita punya fahaman sebelum ni. Jadi kita tak tahu pun. Jadi bila kita tak berapa penggemar barang kemas, kita ada setakat buat syarat lah satu rantai, satu gelang, cincin. Kita dah rasa okey. So kita tak terfikir pun nak menyimpan. Sehinggalah bila zaman pandemik tu kan gold rush kan. So kita tengok kedai-kedai emas bila ada keluar Air Sina, Air Citra, semua tu kan kita nampak orang
beratur panjang, kita pun jadi kenapa emas murah ke, kita duk fikir macam tu lah. Tapi kita tak ambil tahu, so kita pun okeylah join the crowd, kita pun ikutlah sama beratur. Kita bawa lah emas-emas lama yang hadiah suami masa nikah, masa kita beli masa awal-awal pekerjaan. Mina tanya di Facebook, emas perhiasan adakah sama dengan gold bata? Emas perhiasan dia adalah kita panggil emas 916 ataupun emas 22 karat. Maksud 916 tu kandungan emas dia 91.6% dan dia dicampur dengan logam-logam lain lah. Tembaga ke, perak ke, apa-apa, segala logam yang pengusaha emas tahulah untuk menjadikan dia perhiasan. Kenapa? Sebab emas 24 karat ni, emas tulen ni, dia kalau dia kan kandungan dia 99.9%, maknanya dia punya ketulinan tinggi. Dia sangat lembut, so dia tidak sesuai dijadikan barang kemas. Satu, kalau dia design dia tu nanti tak boleh lah nak macam barang kemas kan fancy-fancy, ada lekuk-lekuk, ada curve-curve. Dia tak boleh buat macam tu lah. Dan kerana lembutnya tu nanti, barang kemas tu akan mudah kebik. Mungkin kalau kita buat lasak pakai hari-hari, dia akan putus. So, dia tidak sesuai. Lagi satu, barang kemas 916 ni, kita boleh pakai, kita boleh simpan juga sebagai macam investment lah untuk jual masa depan. Tetapi, kita kena simpan lebih lama. Sebab apa? Sebab emas 916 ni susut nilai dia tinggi. Kalau kita pergi ke kedai, kadang-kadang dia boleh tolak sehingga 30 ke 40%. Terima kasih Mama join. So dia rugilah, bukan rugi apa, kita kena tunggu lebih lama. Kalau macam kita beli tahun ni, mungkin 10 tahun akan datang. Baru bila kita jual, kita akan dapat untung selepas ditolak susut nilai. Berbanding dengan emas tulen ni, gold bar ni, susut nilai dia kalau di public gold di antara 7 hingga 9% sahaja. So kalau kita simpan macam 2 tahun, 3 tahun pun dah okey. Dia dah boleh cover kenaikan harga emas average berdasarkan sejarah dari dulu sampai sekarang adalah antara 8 ke 10%. So kenaikan harga emas tu nanti akan cover susut nilai tu. Sebab tu dalam 2-3 tahun kita simpan, kalau kita jual insya-Allah dah ada untung. Okey. Itu perbezaan yang ketara lah, dua benda yang ketara ya. Okey, balik kepada cerita Kak Ita tadi. Kak Ita pun bawa emas lama tu tadi pergi beratur kat kedai emas, nak jual. Macam tu nak tengok lah bila tanya diorang ni kan apa yang diorang buat kan, nak beratur, nak beli tu. So di situlah bermulanya akak celik bagaimana emas ni harga dia naik mendadak. Yang kita tak sedar, macam Kak Ita masa nikah 28 tahun dulu kan, harga emas suami beli tu kalau tak silap segram dalam RM30 je, emas perhiasan ya. Terima kasih. Amin. Alhamdulillah dah faham. Okey, sekarang emas perhiasan pun kalau kita beli dah 200 lebih 1 gram kan. Akak ingat masa tahun 2020 tu pun 200 lebih. So bila kita bawa emas-emas tu tak adalah banyak. Adalah rantai, leher, gelang tangan, cincin beberapa lah yang dah memang kumpul lama tapi tak pakai. Tak pakai ni masa anak-anak kecil tu kan, anak-anak kan suka tarik-tarik. Apa kita jadi tak selesa. So kita tak pakai. Simpan macam agak terperanjat lah bila tengok resit tu alhamdulillah ada beberapa tu akak masih simpan resit. So kita nampaklah perbezaan harga tu yang baru kita macam trigger, baru terfikir subhanallah katakan naik dia tu berkali ganda. Yelah macam akak dah simpan 20 tahun 20 tahun lebih kan akak mula membeli emas sendiri bila mula bekerja. Sebab kami bukanlah daripada keluarga senang. So mak ayah tak adalah nak pakaikan kita barang kemas kan. So kita mula terima kasih Altis. Kita mula membeli emas bila kita dah kerja. Itu pun arwah mak bising kan, simpan emas, simpan emas, simpan emas. Dia kata sebab nanti sesak boleh guna. So bila dah dewasa ni, dah tua pun kita faham istilah bila orang tua kata belilah emas, bila sesak boleh guna. So itulah sebenarnya. So di situlah bermulanya Kak Ita celik tentang ilmu emas ni. Oh, dia naik mendadak. Sejak itulah kita mula Google cari lagi ilmu. Barulah jumpa emas gold bar ni.
emas tulen. So Google tak tahu siapa-siapa pun akak tengok banyak posting-posting YouTube semua kan. Hinggalah berkenalan dengan Puan Suzy. Puan Suzy tu dia ada channel dia, kalau you all nak tengok, Suzy is a channel dekat YouTube. So tengok cara penyampaian dia, tengok dia explain tentang public goal. Okey lah kan. So Kak Ita daftar sendiri. Dia tunjuk step by step macam mana daftar. Kak Ita daftar sendiri. So akak mula membeli emas pertama Kak Ita, gold bar 10 gram ni. Macam ni. Okay. So itulah yang pertama. Okay. Selepas tu mulalah cari ilmu. Semua online. Cari buku, beli buku kan. Baca macam ni sebab kita nak ada ilmu kan. Lepas tu kita dah mula seronok, memang mula niat nak simpan sendiri. Sehinggalah bila kita pun ceritalah dengan kawan-kawan, pergi kedai emas, harga emas tinggi, lepas tu dah naik, lepas tu kita beli ni. So ada beberapa orang kawan yang berminat. Di situlah bermulanya bagaimana Kak Ita upgrade diri jadi dealer. Dealer di public gold ni hanya tambah simpanan je. Maksudnya dia ada level, macam katalah kalau sekarang ada promosi kan sehingga 31 Ogos. Kalau kita buat simpanan 31 gram emas ni, kita dah boleh jadi normal dealer. Ni dealer ni lebihnya kita, bila kita beli untuk diri sendiri pun kita ada dapat insentif 1% ataupun 1.5%. Dia tak mesti nak kena cari orang, nak daftar orang, kita bukan jual emas, okay? Kita kongsi ilmu macam mana kita dapat, macam mana kita seronok, kita boleh simpan, kita kongsi dekat orang, semoga orang pun boleh dapat manfaat. Sebabnya kenapa ya, Kak Ita perasan sangat diri sendiri, kenapa Kak Ita nak kongsi. Kak Ita ni ialah dah 50 lebih kan, dah kerja 30 tahun lebih dah kerja. Bukanlah kata tak ada simpanan langsung, tapi kita rasa macam tak berbaloi dengan kita punya tempoh bekerja. Kak Ita suka nak bagi benda fenomena cerita yang paling simple. Kalaulah kita kerja 5 tahun, sepatutnya sekurang-kurangnya kita ada 5,000 dalam akaun. Tu paling senang punya kiraan. Maknanya setahun kita boleh simpan 1,000. Kenapa 1,000? 1,000 ni benda paling mudah. Maknanya sebulan kita simpan dalam RM83.33. Sikit kan kalau kita nampak RM83 tu kita pergi pasar raya habis. Kita pergi pasar malam pun silap-silap habis. Tapi kita gagal menyimpan. Macam kita dah kerja 30 lebih tahun, tak ada 30 lebih ribu dalam akaun tu, tak ada. So menyebabkan kita fikir, susah tu sebab apa? Naluri kita ni suka nak berbelanja. Lagi-lagi macam sekarang kan semua online. Jadi kita mudah sangat. Kita lalu je kat wall kita tu, apa-apa kita pun klik. Kita tengok macam cantik. Kadang-kadang kita tak guna pun, tapi naluri, nafsu kita tu. Jadi bila kita dah bekukan jadi emas ni, kita dah tak adalah yang dalam akaun yang mudah kita nak klik tu. Sebab emas ni kita tak boleh nak klik-klik untuk sebagai bayaran. Walaupun sebenarnya emas ni adalah tunai juga. Jangan salah faham kata dah beli emas tak ada duit. Kalau kita sesak, kita boleh juga tunaikan gold bar kita ni segera. Tak kisahlah kita pergi ke mana-mana kedai emas ke, Arahnu ke, ataupun kembali ke public gold, lagi mudah kita dapat harga yang lebih cantik kan. Kalau sesama rakan-rakan pun kalau nak jual, maknanya kita ada benda di tangan untuk kita jadikan cagaran atau ayatnya apa, galang ganti lah untuk kita nak dapat tunai. Sebab tu kita kata emas ni juga adalah tunai. So jangan rasa kalau kita dah tukar duit kita jadi emas, alamak aku dah tak ada duit. Tak, emas ni adalah duit. Dulu Kak Ita pun tak berapa nak faham tau. Macam lah nanti kalau nak guna macam mana? Jadi bila kita belajar macam Kak Ita bila dah jadi dealer, Kak Ita masuk kelas. Terima kasih yang follow Kak Ita. Korang nak tanya apa silalah. Terima kasih Zara. So kita cari ilmu, kita belajar. Terima kasih siapa yang masih di Facebook Min ke tu. So kita dapat ilmu dari situ. Jadi kita mula. Jadi kita mengkaji lagi lah. Dan kenapa Kak Ita masuk pilih public gold? Pertama daripada penerangan yang Kak Ita tengok dekat YouTube tadi tu, jadi meyakinkan. So Kak Ita daftar. So Kak Ita mula menyimpan dengan public gold. So sambil baca tu, kita faham. Dan lagi bestnya bila lagi kita lama berada dalam public gold ni, kita kajikan kenapa Kak Ita nak kongsi dengan orang. Dia sangat mudah. Satu, dia online sahaja.
Mungkin kalau macam siapa yang tak pandai, belajarlah dengan anak-anak. Dan bukanlah sepatutnya kalau kita, alamak saya tak ada internet banking, saya tak pandai nak buat online. Boleh, asal sahaja kita boleh tahu macam mana nak pergi bank, nak masukkan duit. Katalah kita ada tunai kan, kita tak pandai online. Tapi kita nak simpan emas, kita nak beli emas dengan public gold ni, kita nak simpan. Kita tengok harga dekat public gold tu, kalau tak faham boleh tanya Kak, boleh hubungi Kak Ita. Kita nak beli berapa, katalah di public gold kita boleh mula serendah RM100. Hari ni kalau korang nak tahu harga emas turun lagi. Semalam 271, hari ni dah jadi 269. So kalau nak mula, Kak Ita galakkan sangat mulalah hari ni. Hari ni kalau kita mula 100, kita dah dapat 0.3717 gram. So kalau kata yang boleh buat online, terus daftar akaun percuma, boleh mula RM100. Kalau siapa yang tak ada online banking, masukkan 100 tu di ATM deposit money tu kan, ambil nombor akaun, boleh tanya Kak Ita, kalau nak Kak Ita bantu pun boleh. Bank in 100 tu, ambil slip. Slip tu nanti ketika kita nak masukkan belian kita tu, kita ambil gambar. Kalau nak minta kita bantu boleh, dia benda yang mudah, tak sampai seminit, macam tu je. Kalau ada talian internet okey, dia mudah sangat. So tak perlu nak risau, saya tak pandai internet, saya tak ada online banking. Boleh. So sekarang ni yang penting kita kena bermula. Kalau tak tahu macam mana nak mula, klik je link kat bio Kak Ita tu, pada TikTok, yang tengok TikTok akak live sekarang ni, klik link kat bio, WhatsApp Kak Ita. InsyaAllah nanti Kak Ita bantu. Kalau siapa yang berani nak cuba, nak belajar daftar sendiri, klik je daftar akaun percuma. Mudah sangat. Dia hanya perlukan nama penuh, IC, email dan nombor telefon. Kalau tak faham, boleh hubungi akak di Facebook. Nanti habis live, Kak Ita akan tinggalkan link WhatsApp dan link website untuk daftar. So kalau nak cuba daftar sendiri pun boleh, kalau nak Kak Ita bantu pun boleh. Nanti habis live ni Kak Ita share. Sebab sekarang, alhamdulillah lah, Allah bagi rezeki kan. Akak ada phone lama ni, alhamdulillah masih okey. Sebab tu akak bergantung kepada wifi. Kalau wifi okey, dapatlah live macam ni dua. Di platform Facebook dan di TikTok. Kalau macam line tak okey, akak hanya boleh pilih salah satu je lah. Sebab menggunakan, kena ada talian, ada data, kena ada SIM card kan. So, itulah ceritanya tadi. Jadi bila kita fikir-fikir kerja berpuluh tahun, simpanan tak cukup lah, tak sewajarnya, kita jadi pelik ke mana duitnya. So alhamdulillah ya, lepas dah 2 tahun ni Kak Ita mula menyimpan emas sikit-sikit. Dia cuma kena ada ilmu tu. Kenapa? Janganlah kita dah mula hari ni, lepas tu kita biar berbulan-bulan, bertahun tak tambah. So kita tak nampak lah hasilnya. Maknanya duit tu tetaplah hilang begitu je. Kita pergi shopping, kita bocor memboros kan. Dah daftar akaun, dah mula, istiqomah, konsisten walaupun 100. Kita rasa macam 100 beli emas, macam tu kan kita duk fikir. Dulu kawan-kawan kita cakap macam tu. Tapi bayangkan ya, sebulan kalau kita boleh masuk 100, harga hari ni 0.37 kan. Katalah average dia turun naik 0.35 lah. Kita benda bagi yang paling senang nak kira je. Sebulan. Kalau kita istiqomah sebulan, setahun kita dah boleh ada 4.2 gram. Tak diam kita dah ada 4.2 gram. Kita istiqomah lagi, kalau kita campur, kita kali 5 tahun, kita dah ada 21 gram. Bayangkan ya, kalau hari ni harga emas 261 dengan kenaikan average kan purata 8 hingga 10%, 5 tahun akan datang, katalah ya, kalau sekarang ni 269, akak campurlah, kalau kata 5 tahun kita ambil 8% yang paling rendah. Kalau akak campur dengan kenaikan 40%, 5 tahun akan datang harga emas akan berada sekitar, insya-Allah, wallahualam ya, 376 ke 380. Katalah ya, kalau 370 je lah ya, kita kali dengan 21 gram yang kita dah kira, dah kumpul dengan hasil 100 tadi kan, kita dah ada 7,000. Bayangkan, nampak tak? 5 tahun kita dah boleh ada 7,000. Itu anggaran kasar. Emas, harga dia ditentukan oleh pasaran ekonomi antarabangsa.
Jadi dia turun naik tapi dia memang insya-Allah long term dia akan naik. So jangan risau sebab dari dulu sampai sekarang memang kita perasan kan, kita sedar, kita tahu memang harga sentiasa naik. Terima kasih yang follow Kak Ita tahu. Korang kalau nak tanya apa-apa, tanyalah. Janganlah Kak Ita bercakap seorang-seorang je. Macam tak best lah pula, tak sembang-sembang kot. Boleh hai-hai, korang ni dari mana kan? Siapa yang ada dengan Kak Ita ni? Ada beberapa mata di Facebook dan di TikTok. Terima kasih sangat-sangat tau. Akak dalam proses nak mula belajar, kongsi-kongsi ilmu ni, bila ada yang bersama-sama dengan Kak Ita ni, dia jadi bersemangat untuk nak terus kongsi. Supaya manalah tahu kan, kalau ada yang Allah jentikkan hati untuk faham dan dapat perkongsian akak hari ni, boleh terus mula. Banyak sangat kebaikannya. Kita dah tak boros. Lepas tu kita sekarang macam dia ada bilik emas ni kan, cantiknya dia ada satu aura bila kita dah mula menyimpan. Macam Kak Ita yang kerja, terima kasih Ana Esa join, kita look forward nak gaji tau. Sebab kita nak tambah. Kita nak tambah. Kita duduk tengok. Kita kalau kita nak tambah, kita jangan tengok sangat harga. Sebab, terima kasih Mina, Tania, terima kasih. Itulah nak kongsi-kongsi ilmu. Alhamdulillah. Dia kalau kita asyik tengok harga, sebab dalam beberapa hari dia memang turun naik. Sebab emas ni adalah simpanan jangka panjang. So kita memang target 3 tahun, 5 tahun baru kita akan jual. Kecuali memang kita terdesak. Kalau terdesak pun Kak Ita suggest, cadangkan, kita arahnukan sahaja. Kalau boleh jangan jual. Terima kasih Muhammad join Kak Ita. Okay. You all nak tanya-tanyalah. Apa nak tanya? Apa yang terfikir? Apa benda yang dalam fikiran yang menyebabkan you all rasa macam takut nak simpan? Macam tu. Macam Kak Ita baru-baru ni, Kak Ita kan selalu update status kat WhatsApp. So adalah kawan lama Kak Ita, kenalan masa bujang dulu, berjiran, hubungi. Dia kata nak tahu cerita pasal public gold, emas public gold. Sebabnya rupanya bila kita jumpa sembang-sembang, mereka adik-beradik baru tertipu scammer emas. Dia scammer ni kadang-kadang kita jadi mudah terpedaya. Yang recommend tu best friend. Macam kes kawan ni yang recommend tu best friend. So bila best friend tu tunjuk dia dah dapat pulangan bulan-bulan, so dia jadi seronok. Kita kena faham satu undang-undang simpanan emas ya. Simpan emas tak ada dividen bulan-bulan. Okay? Dia bukan macam orang letak duit dekat fixed deposit, ada fixed interest setiap bulan. Tak. Kalau ada sesiapa yang approach korang, kata okey letak emas ni kat sini selonggok, tiap bulan dapat banyak ni, jangan. Larilah jauh-jauh. Benda tu tak akan lama. Sebabnya emas ni harga dia turun naik dalam jangka masa pendek. Macam mana dia nak bagi kita pulangan tiap bulan? Kalau emas tu sentiasa naik, dia jual, dia beli. Ya, logik kalau dia boleh bagi kita pulangan. Itu pun tak logik dia boleh bagi pulangan yang tetap. Sebab harga emas dalam tempoh jangka masa terdekat ni memang dia turun naik. Terima kasih Cik Hamzah join. So kalau dia janji ada pulangan bulan-bulan, macam tak masuk di akal. Macam tu. Lepas tu, dia simpanan jangka panjang. Dia tak akan boleh segera beli hari ni, bulan depan dah boleh dapat untung. Tak. So kalau janji-janji manis macam tu, dia ayat dia, kalau orang putih cakap too good to be true. Maknanya kalau macam kita rasa macam indah-indah benar lah dia janji tu. Tu tak betul tu. Jangan percaya. Lari jauh-jauh. Macam tu. Sebab emas ni dia tak akan ada pulangan bulan-bulan. Dia memang simpanan jangka panjang. Sebab dalam tempoh waktu beberapa hari ni, dia ada beberapa hari lah kan. Kita tengok macam akak tengok public gold ni pun harga dia turun naik 271, 269, 274. Macam tu dia turun naik. So mustahil lah mereka boleh bagi pulangan tetap pada kita setiap bulan. Dia macam tak masuk akal. Okay. So kalau janji-janji macam tu jangan. Itu semua penipuan. Mungkin orang yang mula-mula join boleh dapatlah bulan-bulan. Sebab apa? Dia masih cari orang baru beli. So dengan hasil jualan daripada orang baru, dia bayar kepada yang dah daftar.
kita ni nanti yang baru dapat info, baru nak join, mungkin dah entah yang ke berapa ribu orang, tiba-tiba gulung tikar. Selalu jadi mangsa macam tu sebab benda-benda macam ni dia tak akan bertahan lama. Okay. So kena hati-hati. Lagi satu, istimewanya emas ni berdasarkan ilmu yang akak dapat daripada pembacaan dan pengalaman sendiri adalah inflasi. Duit kita tu sentiasa dikikis oleh inflasi. Kita ada pengalaman ya dulu menyimpan duit ni nak pergi umrah. Tapi sebab kita menyimpan sikit-sikit memang kita letak dalam tabung kan. Ketika tu katalah kita tengok package tu harga dia dalam 4,000. So kita pun kumpul sementara nak bagi cukup. Yelah kita nak pergi dengan suami, kalau ada rezeki nak bawa anak, masa tu punya planning kan. Bila sampai masa 3 tahun, 4 tahun dah cukup kita punya simpanan tu, hubungi tengok harga dah naik. So tak dapat pergi juga, terpaksa tambah lagi. Yang itulah pengalaman bila kita fikir balik, betul lah inflasi. Sebab tu dulu masa kita sekolah, zaman Kak Ita dulu, kita boleh pergi sekolah dengan belanja 20 sen, 50 sen kan. Sekarang mana ada, sekarang tak boleh sebab semua benda naik harga. Anak-anak, kalau Kak Ita tanya sahabat-sahabat yang masih ada kat office kan, masih ada anak yang sekolah, memang minimum pun kena bekalkan RM5. Sebab dia kata nasi lemak pun dah RM2. Itu pun tak tahulah sikit-sikit. Dengan airnya lagi dengan sekolah petangnya lagi. So itulah fenomena ekonomi kita. Inflasi kita tak boleh nak elak. Sebab dia adalah berdasarkan perkembangan ekonomi kita. Bagaimana turun naik untung rugi pasaran dunia kan yang efek kita punya ekonomi. So inflasi ni memang kita tak boleh nak elak. Kita tak rasa sebab kita menyesuaikan diri dengan keadaan persekitaran. Macam contoh sekarang kan semua benda naik, macam minyak masak naik, tapi kita tetap kena beli sebab kita nak masak, kita nak makan. So kita pun squeeze jimat-jimat bab lain sebab kita nak membeli. Terima kasih Das Harun join Kak Ita. Itulah fenomena kita dah terbiasa. Macam kuih kan, kalau dulu kan kita boleh beli lagi RM3 contohnya kan, ataupun yang terkini mungkin 50 sen sebiji. Sekarang susah nak jumpa. Majority Kak tengok sekarang orang jual kan 3 ketul RM2. Dia masuk dalam bekas. Itu yang banyak sekarang Kak Ita dapat. Itu pun kalau kari pap tu siap ada package dengan angin. Kita boleh goyang pop kita dengar bunyi inti dia tu kan. Itulah risiko inflasi. Kita memang tak boleh nak elak benda tu. So itulah sebab-sebab kenapa kalau macam pengalaman sendiri bila Kak Ita dah mula menyimpan emas ni memang dia jadi seronok. Setiap bulan kita tunggu je gaji, terus beli, terus asing. Kalau kita belanja dulu, memang dia tak akan jadi menyimpan. So menyimpan ni, formula asas dia yang paling penting, yang paling basic, dapat gaji asing dulu. Kalau ikut pakar-pakar ekonomi, dia kata asingkan 10%. Tapi kalau kita rasa nak bermula 10% tu agak banyak, kita mulalah 5%. Ataupun paling mudah kalau dengan public goal ni, mulalah 100. Asing dulu 100, akan bulan depan buat lagi 100. Kita dah biasa dengan ekonomi tu, nanti naikkan, buat 200. Kita naik sikit-sikit. Itu Kak Ita punya perjalanan macam mana nak mula istiqomah menyimpan emas. Kemudian di public goal ni kan dia ada satu, public goal ni patuh syariah. Dia besar dah 15 tahun lebih di pasaran di Malaysia ni, syarikat tempatan. Dia ada 18 cawangan satu Malaysia. So kita boleh berurusan di mana-mana branch. Terima kasih si Fatimah Mahdi join. Terima kasih tahu. Boleh follow Kak Ita kalau siapa belum follow. Boleh like Kak Ita. Okey. Dia ada 18 cawangan. So kita boleh berurusan di mana-mana sahaja. Dengan satu PG code number ataupun nombor account tu kita boleh berurusan di mana-mana public goal. Okey. Kemudian dia online. Maknanya siang malam pagi petang 24 jam kita boleh buat transaksi. Nak beli, nak jual, nak arah nak tukar jadi fizikal, semua boleh.
Tetapi bukanlah maksudnya siapa yang tak pandai online tak boleh. Boleh. Kita ada cara. Okay, terima kasih Apple bagi Akak Ros. Subhanallah. Semoga Allah murahkan rezeki Apple. Apple dah follow Kak Ita. Follow lah. Bolehlah kita friend. Kalau ada apa-apa nak tanya, boleh tanya. Okay. Itu kita cerita pasal emas tadi, pasal public gold. Kemudian sebab lagi satu dia mudah, maknanya boleh mula dengan RM100. Dia online. Lepas tu satu lagi ya, emas di public gold ni kita boleh pilih. Kita dah beli, sama ada kita nak simpan, nak ambil ataupun kita nak biar je dalam akaun. Public gold tak charge upah. Banyak mana pun kita simpan dalam akaun tu, berkilo-kilo pun, kalau kita memang niat nak beli rumah tunai contoh kan, so kita ada duit, kita berniagakan, semua masuk. Sebab kita niat nak beli tunai, kita malas nak hutang. Contoh nak beli kereta ke nak beli tunai. So kita target, kita nak berapa puluh ribu, kita convert, divide, bahagikan dengan gram emas, kita perlu ada berapa gram. So kita buat calculation macam tu, simpan, masuk, simpan. Tiada charge upah. Berapa banyak pun public gold tak kisah, letaklah. Setengah orang dia memang takut nak pegang sebab dia kata takut nanti kalau dia lupa simpan, hilang, dia begitu je lah. Terima kasih Fatimah join Akak. Itu risiko kita pegang di tangan. Tetapi kelebihannya kalau dah ada di tangan ni, apa-apa kita nak buat, nak arahnu ke, nak jual, kalau betul-betul terdesak, dia dah ada di tangan. Kalau kita baru nak keluarkan daripada public gold, kita kena pergi ambil buat appointment, mungkin sehari, mungkin 2 hari. Itu antara kelebihan kekurangan dia lah. Dia ada, yelah, tak ada benda yang sempurna kan. Kita nak yang ni lebih di sini, dia kurang kat sana. Dia lebih di sana, dia kurang di sini. Macam tu. So dia ada terpulang pada masing-masing. Tapi kalau kita nak simpan saja dalam akaun, tiada charge upah. Berapa banyak pun kita simpan, tak mengapa. Okay. Lagi satu, public gold ni kan dia patuh syariah. Dia termasuk dalam, ada satu lagi konsep belian secara EPP, iaitu Easy Payment Purchase. Dan itulah yang Kak Ita amal sekarang. Bila ada Easy Payment Purchase tu, kalau hari-hari biasa sekarang, dia boleh bayar 6 kali bayaran. Tapi kalau dia ada promosi, insya-Allah selalu hujung-hujung bulan, bila Sifu Emas kami, Tuan Syukur Hashim buat live, dia akan ada promo bayar 10 kali. Grab lah peluang masa tu. Hai, siapa di Facebook? Okay, kita grab peluang tu, bayar 10 kali. Ni contoh ni, kalau 10 gram ni, kan hari ni harga 269. Kalau di website, harga 10 gram tu 2684. Kita bahagilah 10. So, kita bayar bulan-bulan dalam 268. So, bila ada EPP ni, kita macam, hai Mukri, apa khabar? Okay, dia macam satu komitmen bulanan, kita ada unsur paksa diri kita untuk ada simpanan. Macam juga kita bayar installment kereta. Macam juga kita bayar installment rumah. Bila kita rasa mesti bayar. Kalau tak bayar nanti kereta kena tarik. Contoh, kalau tak bayar rumah, nanti rumah kena lelong. Nak duduk mana kan? So bila kita ada benda tu macam ni, kita jadikan dia, kena bayar. Kalau tak nanti kena lelong lah emas kita, rugi. Jadi ataupun kita ada target. Aku mesti nak simpan. So unsur-unsur paksa rela tu dia membantu. Dan Alhamdulillah dia sangat membantu Kak Ita. Kak Ita bermula dengan yang kecil-kecil macam ni kan. Ini 1 dinar. 1 dinar ni kalau masa ada promosi, kita boleh bayar dengan install 10 kali bayaran. Ni 1 dinar ya. 1 dinar ni 4.25 gram. So hari ni kalau kita tengok dekat website, harga dia 1141. Kalau dia ada promosi bayar 10 kali tu, kita akan bayar dalam 114 ke 115 macam tu. Tapi katalah ya, kalau hari ni nak beli sebab harga rendah, kita bahagi 6, kita bayar dalam RM190. Masih okey. InsyaAllah masih mampulah. Dia tidaklah terlalu berat. Terima kasih Yati join Kak Ita. Okay. So hari ni maknanya kalau bukan ada promosi, dia bayar 6 kali. Tapi dia tetap membantu. Sebab kalau kita nak beli sekaligus terus 1,000 lebih, kita rasa berat. Tapi bila kita dah divide kan macam tu, kita bayar bulanan, kita tak rasa.
Dan alhamdulillah ya, Kak Ita memang lepas satulah, sebab itu kita memang niat nak kumpul. Ramai yang tanya lah, Kak Ita ni dah 50 lebih, simpan emas nak buat apa? Ramai yang tanya. Kak Ita punya target simpanan adalah untuk dana persaraan. Terima kasih tahu siapa yang join Kak Ita di Facebook. Nanti Kak Ita akan letak link WhatsApp akak dan link untuk nak daftar. Boleh hubungi akak, boleh daftar akaun percuma. Kalau di TikTok, korang klik je link kat bio Kak Ita tu, ada daftar akaun emas percuma dan ada juga WhatsApp Kak Ita. Boleh je hubungi Kak Ita. Terima kasih Rashida join. Siapa yang belum follow, follow lah Kak Ita. Boleh kongsi-kongsi ilmu kan. Kak Ita banyak ada buat video tentang benefit, kelebihan-kelebihan menyimpan, dan boleh WhatsApp Kak Ita kalau nak tanya. Terima kasih Ina. Okay, so maksudnya kita ada target nak simpan ni, dia lebih mudah. Maknanya kita ada target. Kita target katalah kita nak berapa gram dalam berapa tahun. Kak Ita suka buat macam tu, macam ajar macam Kak Ita sebagai dana persaraan. So menyimpan je lah, menyimpan sementara bekerja. Sebab bila dah kerja nanti kita dah tak ada income. Nak harapkan duit KWSP gaji kita tak besar. So berapa banyak je kita ada. Dah lah kita keluarkan air Sina, air Citra, dah banyak-banyak keluar, tak cukup. Bukanlah maksudnya kita ni duk fikir dunia je, tapi kita kena ingat duit ni kalau kita betul-betul gaya memanfaatkan, manfaat dia tu boleh sampai ke kehidupan akhirat kita. Percayalah, sebab tu Kak Ita memang pesan dengan anak-anak, kalau ditakdirkan simpan, Kak Ita Allah panggil dulu, minta anak-anak kalau korang memang susah nak gunalah, tapi jangan lupa jual dan infakkan untuk kehidupan akhirat akak. Wakafkan. Atau memang dah pesan dengan anak-anak. Jadi maknanya kita jangan tamak dunia je lah. Jangan kata nanti dah tak sempat nak jual, harga belum naik, dah meninggal. Contoh kan, kita positif. Kita tak tahu ajal maut kan. Kita tak tahu umur kita sampai berapa. Kalau Allah uji kita usia lanjut, duit tak ada. Kan lagi naya. Sedangkan lagi dah berusia, kesihatan kita pun dah tak berapa nak okey, sebab faktor usia kan, immune system dah rendah, so mudah dapat penyakit. Benda-benda tu memang kena fikir, dan itulah yang Kak Ita fikir. So kan best kalau kita sakit-sakit, duit banyak, kita boleh panggil orang jaga kita. Kita boleh pergi dapat rawatan hospital-hospital swasta ke, yang tip top, yang first class kan. Jadi kita sakit, kita naklah orang layan, manja-manja macam tu kan. Anak-anak pun insya-Allah kalau memang kita ada duit, berkeliling je lah nak menjaga kita masa kita sakit. InsyaAllah. Itu apa yang Kak Ita fikirkan. Sebab itulah tak kisahlah usia nak sampai berapa. Sekarang ni buat persiapan sahaja. Supaya kita di hari tua tidak menyusahkan anak-anak, tidak menyusahkan saudara mara, tak menyusahkan orang. So kita boleh jaga diri kita sendiri insya-Allah. Tapi apa-apa pun dia adalah dengan izin Allah. So nak buat apa-apa pun kita doa semoga Allah mudahkan. So dah 8 suku, kita rasa kita nak berhenti. Korang tak ada nak tanya apa-apa ke? Allah, subhanallah baiknya. Okey, sebelum penutup semalam sorry, Kak Ita cerita pasal Ar-Rahnu. So ada yang tanya, kan kalau macam pengalaman Kak Ita dekat Pos Malaysia Ar-Rahnu dengan Ar-Rahnu Exchange, kita dah pinjam, katalah kita pinjam 5,000, kita boleh bayar ansur. Maknanya kita ada 1,000, kita bayar dulu. Nanti dia akan buat surat baru berdasarkan kepada baki. Jadi ada yang tanya di Public Gold, boleh ke buat macam tu? So Kak Ita dah tanya semalam, boleh. Tetapi konsepnya sama. Maknanya katalah kalau kita pinjam tu 5,000, kita bayar 1,000, kita kena pergi branch. Kita kena maklumkan kita dah bayar banyak tu, dia akan buat surat baru berdasarkan baki pinjaman kita. Macam tu. Kenapa? Sebab kan kita menjalankan urus niaga Ar-Rahnu ni kan patuh syariah. So upah adalah dia dikira bulan-bulan tu kan, dikira upah tu. Jadi dia kena macam telus lah. Maknanya bila kita dah bayar sikit, baki tu berapa. Jadi dia akan tukar surat baru. Jadi banyaklah. Tapi ingat semalam Kak Ita cakap,
Setiap arahnu terma dan syarat dia berbeza. Setiap arahnu harga pasaran emas dia juga berbeza. Okay? So nak dapat maklumat yang tepat memang mesti kena pergi branch arahnu dan tanya. Okay? So itulah yang Kak Ita nak janji semalam nak jawab. Sudah tanya, itulah jawapannya. So maknanya kalau dengan kata lain, maknanya nak ansur-ansur kita bayar-bayar sendiri masuk akaun tu tidak dibenarkan, tidak digalakkan lah. Walaupun Public Gold tak tahu pun kalau kita masuk akaun berapa banyak kita bayar kan, tapi tidak digalakkan. Okay, so kita mungkin kumpul duit tu dulu, bayar selonggok, campur dengan upah simpan untuk kita tebus balik emas kita. Okay, terima kasih banyak-banyak. Siapa yang masih bersama dengan akak sangat hargai. Okay, di Facebook, terima kasih kalau siapa yang tengok rakaman selepas live akak ni. Boleh saja komen nak minta bantuan apa-apa, boleh juga klik link nanti di ruangan komen. Akak Ita akan bagi link WhatsApp akak dan link website kalau nak daftar sendiri, okey? Dan di TikTok, terima kasih banyak-banyak. dah masuk bulan kedua Kak Ita buat live ni. TikTokers ni memang awesome. Okay, terima kasih sangat-sangat. Akak live sentiasa ada, walaupun 2-3 mata memandang, akak hargai sangat. Maknanya akak tahu akak bercakap, ada orang dengar. Semoga Allah buka hati, ada manfaat, ada kefahaman apa yang Kak Ita kongsikan hari ini. Semoga apa yang Kak Ita dah berjaya buat, mula menyimpan dan konsisten menyimpan, Allah mudahkan untuk korang pula. Yang baru nak bermula hari ni, walaupun dengan 100, korang boleh istiqomah. Akak doakan. Korang akan nampak nanti tahu. Dan korang sendiri akan rasa keseronokan menyimpan emas tu, nak tambah. Kita secara automatik nak jimat, tak nak dah beli online ni sebab kita dah tahu, oh baik aku beli emas. Baik aku beli emas. Dan satu lagi ya, ini tips-tips nakal sikit lah kan. Kak Ita perasan bila dah mula menyimpan emas ni, sebab dah tak ada duit dalam akaun kan, dapat je gaji terus beli, nanti spend perbelanjaan bulanan, tinggal sikit untuk kegunaan sehingga hujung bulan. Kadang kalau lagi seminggu nak gaji, kita tengok dalam akaun ada lagi, beli juga 100 lagi. Alhamdulillah, syukur tak ada orang datang dah nak pinjam duit. Sebab memang dah tak ada duit. Duitnya kita dah bekukan jadi emas. Macam tu kan. So betul lah, maknanya bila kita simpan emas ni, itu salah satu daripada kebocoran lah. Tapi yelah, bukanlah Kak Ita kata tak bagus tolong orang, tapi pengalaman sendiri. Bagi orang pinjam, dia pula block kita. Kita bagi dia pinjam duit, dia pula unfriend kita kan. Tu nak macam dah redha je lah, halal je lah kan. So okay, siapa yang baru join akak tu Asrizal. Kak Ita dah nak habis lah Asrizal. Terima kasih dekat Facebook, terima kasih dekat TikTok. Akak hargai sangat korang punya support. Subhanallah, akak happy sangat. So siapa yang belum follow akak, follow lah. Boleh tanya apa-apa nak tanya, insyaAllah Kak Ita bantu, okay? Kak Ita memang berazam untuk nak kongsi ilmu. Akan nak korang rasa apa yang Kak Ita rasa. Tu. Nak rasa korang nak dapat feel seronoknya simpan emas ni. Excitednya nak tambah tiap bulan, nak tunggu gaji, nak beli. Lepas tu, tak tahulah, susah nak cakap. Sebab tu Kak Ita kata, cuba dulu. Dan Kak Ita nak kongsikan tau ni, Kak Ita akan buat easy payment ke apa. Setiap kali kalau kita dapat physical, Public Gold hadiahkan ni. Ni adalah folder, kita letak kad 1 gram. Kak Ita tak cerita hari ni pasal emas 1 gram kan. Ini dulu antara koleksi-koleksi Kak Ita lah, tukar. Kumpul-kumpul gap, tukar 1 gram. Kumpul-kumpul gap, tukar 1 gram. Sebab kalau nak tunggu nak dapat 10 gram ni kan banyak kan. Jadi kita mulalah dulu nak excited, nak perasan berduit. Letaklah benda dalam wallet. So Kak Ita ada banyak lah juga rasanya folder ni. So korang kalau siapa-siapa yang daftar dengan akak, bagi tahu tau. Nanti Kak Ita bagi ni percuma. Kak Ita bagi hadiah percuma je. Nanti dah daftar, bagi tahu dah daftar, dah masuk RM100. WhatsApp Kak Ita. Tapi insyaAllah kalau korang daftar sendiri pun, Kak Ita akan dapat notification di email. Nanti Kak Ita boleh hubungi korang.
bagi alamat, Kak Ita bagi hadiah ni percuma. Kak Ita ada banyak lah, dalam 20 ada kot rasanya. Kan, sebab Public Gold ni murah hati. Kita beli satu pun, dia bagi satu folder. Beli satu, dapat satu folder. Keluarkan daripada account Gap, sekeping, dapat satu folder. Tu yang best tu. Sebab tu dia jadi banyak. Okay. So, itulah Kak Ita bagi percuma. Kalau siapa-siapa daftar hari ni, klik link kat bio, ada daftar akaun percuma. Isi je maklumat peribadi. Kalau tak reti, WhatsApp je Kak Ita. Nanti Kak Ita bantu. Mudah sangat. Terima kasih ada. Subhanallah. Ada. Akad dah nak habis. Tapi nanti kita boleh sembang-sembang. Mel lah, kita simpan emas. Simpan untuk anak-anak. Anak kecil-kecil dah boleh mula. Nanti nak masuk EU senang. Dah ada tabung. Emas ni harga naik. Anak nak masuk EU 10-15 tahun akan datang, kita jual. InsyaAllah cover cost. Anak tak payah nak simpan, nak pinjam PT-PTN. Kita mudahkan kehidupan anak kita. Kita dah melalui zaman susah. Semoga anak kita mudah. Macam tu. Okay. Okay, terima kasih Ada di Facebook. Nanti kita letak link. Ada nombor akak kan. Okay. Dan di TikTok, terima kasih. Akak hargai sangat korang punya sumbangan join akak hari ni. Akak doakan ni hujan ni tau, doa makbul. Akak doakan semoga Allah murahkan rezeki korang semua, Allah mudahkan segala urusan, Allah buka segala pintu-pintu rahmat, pintu kebaikan, dan Allah lindungi korang semua dalam apa juga yang korang buat. Dan yang paling best, akak doakan semoga Allah lindungi korang, kita semua, daripada fitnah akhir zaman. Dan semoga kita sentiasa beriman, mendekatkan diri dengan Allah. Itu adalah nikmat yang terbesar. Jangan kita leka, okay? Sehingga kita jumpa lagi insya-Allah besok. Korang memang menggembirakan hari akak hari ni. Terima kasih. Walaupun cuaca mendung, akak happy. Alhamdulillah. Terima kasih. Jumpa lagi insya-Allah esok pagi. Doakan akak istiqomah, doakan Kak Ita sihat, akak boleh kongsi ilmu hari-hari. Okey? Sehingga kita jumpa lagi besok. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Okey, akak tutup tau.